Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ceria dari saya Mimi Azrina. Okey, jumpa lagi kita hari ni. Tinggal beberapa hari lagi kita nak menyambut Hari Raya Aidilfitri. Okey, semoga semua berada dalam keadaan sihat, dalam keadaan baik. Okey, so hari ni topik yang saya nak kongsi dengan anda, okey, berkait juga dengan topik yang pernah saya kongsikan sebelum ni, iaitu letakkan matlamat dalam menyimpan emas supaya simpanan kita ni jadi konsisten. Okey, selalunya saya simpan emas, saya letakkan dua jangka masa simpanan emas. Okey, yang pertama saya simpan untuk jangka masa pendek dan yang kedua saya simpan untuk jangka masa panjang. Okey, kenapa saya letakkan matlamat macam ni? Okey, saya huraikan sikit Okey, matlamat dalam jangka masa pendek. Okey, dia adalah satu matlamat yang kita boleh gunakan emas yang kita simpan tu, okey, kita cairkan kepada tunai dan kita gunakan. Contohnya bila kita nak gunakan. Contohlah tiba-tiba handset kita rosak. Handset ni penting tak? Penting kan, walaupun dia bukan aset, handset ni adalah satu keperluan, bukan lagi kehendak. Tak ada handset ni susah. Okey, lagi-lagi orang yang bekerja yang gunakan handset kan. Okey, bila handset kita tiba-tiba rosak kan, kita nak beli handset ni mahal tak? Okey, paling-paling pun nak kena ada 2-3 ribu. Susah tak nak ada 2-3 ribu tu? Okey, bagi orang yang mungkin gaji dia besar, okey, yang memang dia tak ada masalah nak menyimpan, senang je lah, setakat 2-3 ribu tu apalah sangat, betul tak? Tapi untuk saya, untuk orang yang mungkin susah nak buat simpanan duit, 2-3 ribu tu susah. Pada saya susah. Saya akui, untuk saya rasa susah nak keluar tiba-tiba selepuk keluar 2 ribu. Saya tak ada. Okey? Okey. So, bila kita nak guna emas ni? Okey, masa ni lah contoh kita dah ada, kita letaklah kita ada 20 gram. 20 gram untuk kegunaan yang macam ni lah, yang tiba-tiba handset rosak, tiba-tiba peti ais rosak. Okey, kita boleh tunaikan emas yang kita ada ni, kita jualkan dan kita boleh dapatkan cash. Kenapa kita nak dapatkan cash? Kalau kita boleh buat hutang. Tak semua orang suka buat hutang. Okey, pada saya kita ni berhutang berbaloi bila kita hutang untuk aset-aset besar lah, macam kita beli kereta ke, kita beli rumah kan, benda kereta bukan aset. Okey, kereta bukan aset. Okey, kereta bukan aset, rumah yang aset. Okey, kita beli rumah, kita perlukan kos yang besar. Okey, tak susah lah kita nak ada kan cash 300 ribu, 400 ribu kan. Okey, so pada saya, okey, pandangan saya tak berbaloi kita nak berhutang untuk handset, untuk macam peti ais. Okey, contoh handset lah. Okey, memang ada kedai yang tawarkan beli handset, okey, bulan-bulan bayar 150 ke 200 kan, untuk 3 tahun, 4 tahun. Okey, memang nampak kita keluarkan sikit-sikit bulan-bulan, tapi sebenarnya okey, kita tak sedar kita kena bayar untuk jangka masa yang panjang dan kita kena bayar lebih. Okey, apa salahnya bila kita ada pilihan, kita jualkan emas yang kita ada untuk beli benda yang kecemasan macam ni. Bukanlah orang kata kecemasan tu macam kemalangan. Okey, tak semestinya. Okey, benda-benda yang tiba-tiba rosak macam ni, handset kita rosak. Okey, kita jualkan emas, kita dapatkan tunai, okey, dan kita beli handset dalam bentuk tunai. Tak beli lagi dalam hutang. Okey, sebenarnya kita dah jimatkan masa kita, jimatkan duit kita. Sebenarnya yang penting kita jimatkan duit, daripada kita bayar bulan-bulan untuk satu benda yang bukan. Orang kata okey, handset ni kalau kita beli hari ni, besok keluar lagi trend baru, betul tak? Lepas tu kita tak habis bayar lagi pun dah rosak dah. Baloi ke? Tak berbaloi kan? So pada saya simpan emas ni untuk saya beli benda yang macam ni lah, maksud saya. Macam handset rosak ke, peti ais rosak, mesin basuh rosak kan. At least kalau kita jual, kita boleh dapat tunai dan kita boleh beli cash. Okey, kita kurangkan beban hutang dalam hidup kita. Satu, matlamat saya nak simpan emas sebab saya nak elak hutang. Tu target saya. So dalam masa 7 tahun saya simpan emas ni, okey, saya banyak beli benda yang cash. Benda yang kita mampu lah. Tak adalah benda yang 50 ribu nak beli cash kan. Tak adalah mampu macam tu. Okey, saya letakkan target-target kecil macam tu lah. Macam nak beli motor, orang kata 4 ribu, 5 ribu. Jual je emas yang kita ada, yang kita simpan untuk jangka pendek ni, untuk dapatkan aset yang kita boleh beli dalam tunai. Okey, lagi berbaloi. Daripada kita bayar bulan-bulan, kita kena bayar lebih, tak berbaloi. Okey, tu salah satu target, salah satu yang kita boleh letakkan jangka masa supaya untuk kita elakkan hutang. Okey, selain tu, yang kedua adalah matlamat dalam jangka panjang. Okey, matlamat dalam jangka panjang ni, okey, adalah satu matlamat ialah kita tak nampak kan.
Kita simpan, kita target nak simpan emas ni, okey, untuk kita buat pergi haji, buat simpanan untuk biaya anak pergi universiti. Benda tu panjang, kita tak nampak. Sebab tu pada saya kita kena letakkan matlamat yang jangka pendek ni supaya okey, kita nampak, oh aku simpan emas ni, okey, aku dapat elakkan hutang. Aku boleh beli banyak barang dengan cash. Macam tu. Okey, sebab matlamat jangka panjang ni kita susah nak nampak sikit kan. So bila kita dalam jangka pendek ni, kita dapat beli benda-benda macam beli motor ke, beli peti ais, beli mesin basuh cash. Kita boleh nampak, macam ni bila aku konsisten simpan emas, okey, aku ada emas, aku boleh tunaikan. Okey, boleh guna tunai bila aku perlukan. So kita boleh nampak lah, kita seronok tau. Beli barang cash dengan beli barang hutang, lain tau aura dia, lain suasana dia. Okey, kita rasa tu lain. Okey, so pada saya macam tu lah kita nak nampak. Okey, tak adalah macam kita untuk matlamat jangka panjang ni, orang kata lambat lagi kan kita nak nampak. So letakkan matlamat dalam jangka pendek. Sebab nak kena faham, emas ni juga adalah duit. Okey, tak susah pun. Orang kata alah leceh lah simpan emas, nanti nak kena pergi gadai lah, nak kena pergi jual dululah. Okey, kalau ada cash senang je. Tapi ada ke cash tu? Tak ada kan? Simpanan cash tu tak ada pun. Dah 10 tahun kerja pun cakap macam tu juga, tak ada pun cash tu. Okey, so bila simpan emas ni baru nampak, aku ada 20 gram. 20 gram ni dalam nak dekat 5,000. Okey, dalam dekat 5,000. Nampak hasilnya. Okey, nampak. Okey, walaupun orang kata kita nak kena jual dulu ke, nak kena pergi pajak dulu ke, proses tu tak lama. Okey, dia bukan macam proses kita nak jual aset besar macam rumah. Kita nak jual, nak dapatkan tunai. Dia memang aset. Dia kita boleh nak tunaikan, tapi nak kena melalui proses, nak pergi peguam, nak tukar nama, tukar hak milik. Emas tak macam tu. Kalau pergi kedai nak jual, dia cek, tengok, okey ni emas tulen, okey boleh jual. Berapa? You nak jual 5,000. Okey, bayar 5,000. Tak ada nak kena sign, nak kena tukar hak milik, tukar nama, tak macam tu. Emas ni dia tak rumit. Okey, tu yang paling orang kata seronok lah simpan emas ni. Okey, yang kedua, matlamat dalam jangka panjang. Okey, matlamat dalam jangka panjang ni, okey, macam tadi yang saya cakap kan, kita letakkan matlamat nak pergi haji, letakkan matlamat nak biaya nak pergi universiti. Kita tak nak anak kita tanggung hutang PTPTN. Kita nak tanggung semua biaya dia belajar. Okey, ataupun pada saya macam ni. Okey, kita simpan hari ni. Contoh saya tengok kawan-kawan saya yang mana baru kerja kan, dia buat simpanan emas ni. Okey, dia kata dia target, okey, dalam 4 tahun dia simpan emas ni, dan ada dalam 50 gram ke 40 gram. Okey, dia nak nanti bila dia nak beli rumah, dia boleh jual emas tu. Okey, dia boleh buat down payment nak beli rumah. Baguslah macam tu. Okey, bila kita ada matlamat macam tu, kita nak buat down payment beli rumah. Okey, 50,000 ke 60,000 kita boleh buat down payment. Baguslah. So bulan-bulan kita bayar sikit lah bayar rumah kan. Tak adalah beban nak bayar rumah tu besar sangat. Betul tak? So bila kita ada matlamat dalam jangka pendek, dalam jangka panjang macam ni, okey, simpanan kita tu kita rasa mudah, kita rasa seronok. Okey, tak adalah orang kata kenapa saya buat letak matlamat jangka pendek, jangka panjang ni. Sebab saya tak nak nanti orang fikir simpanan emas ni, untuk jangka panjang kena simpan konsisten. Yes, konsisten tu mesti. Okey, tapi kita nampak jangka panjang lambat lagi lah, leceh lah, lama lagi lah aku nak rasa hasil aku simpan emas. Tak nak macam tu. Okey, kita letakkan matlamat jangka pendek. So supaya kita nak beli benda-benda yang bawah 5,000 kita boleh beli cash tu sebab kita simpan emas. Kita boleh rasa, seronoknya aku simpan emas, aku boleh beli handset cash. Seronoknya aku simpan emas, aku boleh elakkan hutang. Aku boleh beli peti ais rumah aku dah rosak, dah lama sangat pakai, dah rosak, aku boleh beli cash. Seronok rasa macam tu. Okey, sebab selama ni kita simpan duit, kita tak nampak hasil tu. Okey, memang orang kata simpan duit ni senang, dah ada duit pakai, tak payahlah macam emas nak kena gadai, nak kena jual kan. Tapi hasil tu pun kita tak nampak. Sebab tu bila saya kenalkan simpanan emas pada orang, salah satu niat saya, okey, yang pertama saya nak ajar orang yang rasa susah nak simpan duit, simpan wang kata ni susah. Cuba dulu simpan emas, tengok macam mana kita boleh konsisten. Okey, cuba simpan. Yang kedua, sebab saya nak elakkan hutang-hutang kecil. Pada saya, hutang-hutang kecil ni yang sikit-sikit ni, saya nak elakkan. Okey, saya nak orang nampak dengan simpan emas ni boleh elakkan hutang. Okey, so sampai di sini saja. Saya harap ada manfaat yang orang boleh dapat daripada apa yang saya kongsikan. Okey, so jumpa lagi bersama saya, okey, untuk tajuk-tajuk seterusnya. Okey, bye.